Abdul Razak bin Hussein pastinya salah seorang Perdana Menteri Malaysia yang banyak menabur bakti demi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Idea bernasnya dalam menangani masalah kemiskinan rakyat serta strategi unik dalam membangunkan negara menjadi contoh negara-negara lain di dunia. Ketokohannya dalam memenuhi aspirasi rakyat mula terserlah apabila beliau dilantik sebagai Menteri Pembangunan Negara dan Wabanda pada 6 Oktober 1959. Daripada pemerhatiannya, Tun dapati wujudnya jurang pendapatan yang ketara antara kaum di Melaya, terutama kaum Melayu dan Cina. Menurutnya, keadaan ini berpunca daripada rendahnya taraf pendidikan penduduk luar banda, kurang pengetahuan pengurusan, perbezaan cara pemikiran, tiada modal, keadaan kehidupan dan corak pekerjaan tradisional yang serba dhaif dan kekurangan. Pada 6 Mei 1960, Tun memulakan langkah pertama dengan merangka satu dasar pembangunan meliputi pelbagai projek bagi setiap daerah dan negeri. Dasar ini dikenali sebagai buku merah yang dilengkapi dengan bilik gerakan sebagai nadi penggerak semua rancangan. Melalui dasar ini, beliau menubuhkan 3 pusat rancangan meliputi daerah, negeri dan pusat. Rancangan ini berjaya menghapuskan red tape yang melambatkan proses sesuatu projek. Untuk menggalakkan penyertaan rakyat dalam pembangunan, beliau mencipta konsep gerak maju dan jaya diri. Melalui konsep ini, pelbagai rancangan pembangunan seperti pembinaan jalan, jambatan, bekalan air, pembinaan sekolah, padang permainan dan pembukaan tanah baru dilaksanakan dengan giatnya di seluruh negara. Pada tahun 1961, dengan perbelanjaan 2.150 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia Pertama, 62 tanah rancangan telah dibuka, di mana setiap satu-satunya merangkumi 4.000 eka. Pada tahun 1965, sejumlah 12.000 keluarga membabitkan 70.000 orang dipindahkan ke penempatan baru dengan keluasan tanah 145.000 eka. Menjelang tahun 1965, usaha Tun membela pekebun kecil getah ternyata berhasil apabila 750.000 ekar tanah getah ditanam semula. Sementara itu, sistem pengairan, saliran dan benih yang baik telah memberi hasil berganda kepada penanam padi, terutama di Kelantan dan Kedah. Beberapa agensi lain dibentuk seperti Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA di Kedah pada Jun 1970 dan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu atau KADA di Kota Baru pada Mac 1973. Antara tahun 1955 hingga 1967, lebih 100.000 ekar tanah ditanam dengan kelapa sawit. Ini menjadikan Malaysia sebagai pengeluar utama minyak sawit di dunia. Keadaan ini diperkukuhkan lagi dengan kejayaan projek 3 segi jengka di Pahang yang menempatkan 12.000 orang peneroka. Kejayaan projek ini menjadi inspirasi Tun melancarkan projek Johor Tenggara dan Pahang Tenggara di samping mewujudkan bandar-bandar baru. Pada tahun 1967, Akta Penanam Padi diwartakan. Akta ini menjamin para petani tidak ditindas oleh tuan-tuan tanah. Pada tahun 1965, kerajaan menubuhkan Bank Bumiputra untuk memberi pinjaman modal perniagaan. Ini diikuti pula dengan penubuhan Bank Pertanian pada tahun 1969. Bagi mengatasi masalah pemasaran, FAMA telah diwujudkan pada tahun 1963 yang bertanggung jawab membeli hasil-hasil tanaman. Lembaga Padi dan Beras Negara bertanggung jawab ke atas pembelian padi, manakala RISDA bertanggung jawab menyelidik dan membeli getah. MARDI pula ditubuhkan pada tahun 1968 dalam usaha-usaha penyelidikan ke atas tanaman dan perkembangan mutu pertanian. Lanjutan dari idea-idea murni beliau inilah, Tun mengemukakan rancangan buku hijau yang dilancarkan
pada 20 Disember 1974. Rancangan ini merupakan satu langkah positif ke arah mendidik rakyat membendung inflasi. Revolusi buku hijau juga bertujuan membasmi kemiskinan dan membangunkan masyarakat tani. Ia menggalakkan perubahan teknik daripada sistem tradisional ke sistem moden. Dengan kerjasama Persatuan Peladang dan Lembaga Pertubuhan Peladang yang ditubuhkan pada 24 Mac 1972, para petani dapat membaiki mutu hasil keluaran di samping penggunaan benih dan baja yang bermutu, racun serangga dan perosak, serta membina sistem perairan yang baik. Pihak kerajaan juga begitu menggalakkan kaum Bumiputra menceburui bidang perdagangan dan perusahaan. Majlis Amanah Rakyat atau MARA telah ditubuhkan pada tahun 1966 dengan peranan memberi bantuan teknikal dan keuangan kepada Bumiputra menjalankan projek-projek baru. Lanjutan daripada kesungguhan Tun dalam mempercepatkan lagi usaha menaikkan taraf ekonomi rakyat khususnya di luar bandar, Tun mengemukakan dasar ekonomi baru pada awal tahun 1971, tidak lama selepas beliau menjadi Perdana Menteri. Dasar serampang dua mata ini bertujuan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, serta menyusun semula masyarakat supaya pengenalan kaum tidak lagi berdasarkan kegiatan ekonomi. Ternyata melalui dasar ini pihak kerajaan berjaya membentuk satu masyarakat Malaysia yang progresif dan maju dalam pelbagai sektor ekonomi. Keadaan ini sekaligus membantu meningkatkan dengan amat jayanya taraf hidup kaum Bumiputra yang berupaya bersaing dengan kaum-kaum lain. Selain memberikan segala kemudahan kepada orang-orang Melayu di luar bandar, tumpuan juga diberikan terhadap aktiviti perniagaan dan perindustrian. MARA dan Pernas dipertanggungjawab menyediakan bantuan teknikal dan keuangan untuk melahirkan usahawan Melayu. Bertalian dengan dasar ini, pada tahun 1975, Industrial Coordination Act telah digubal supaya tiada penindasan terhadap pekerja-pekerja Melayu dalam industri pembuatan. Sementara itu, bagi mengatasi masalah ketidakseimbangan pulangan ekonomi antara wilayah, Tun turut mendesentralisasi sektor bukan pertanian ke kawasan luar bandar bagi memperbanyakkan kawasan pembinaan industri. Untuk itulah juga industri kraft tangan dimajukan kerana ia paling hampir dengan masyarakat desa. Perusahaan ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di samping menggunakan bahan-bahan terbuang dan murah. Banyak gagasan pembangunan Tun berjaya meningkatkan taraf hidup rakyat dan ekonomi negara, walaupun hasil sebenar kejayaan itu tidak dapat disaksikannya apabila beliau meninggal dunia pada 14 Januari 1976. Namun begitu, sewajarnya lah Tun Abdul Razak diberikan gelaran Bapa Pembangunan kerana idea dan usaha gigihnya berjaya menangani masalah rakyat dan membolehkan mereka mengecapi hasil pembangunan sosioekonomi negara.